Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi. Tuan-puan yang baru masuk tolong share dahulu. Tuan-puan yang baru masuk tolong share dahulu. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mulakan bahasan ilmiah kita, insyaAllah. Nanti saya akan sertakan pembahasan ilmiah ini secara nota dalam grup Telegram Asazah Official. Jadi kita bahaskan di sini dahulu, insyaAllah. Tuan-puan yang baru masuk tolong share dahulu. Kita berselawat terlebih dahulu sambil kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ra'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستر
يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Last. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurniaan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan lagi kepada kita nikmat kesihatan. Walaupun ada yang sakit, tapi kita masih lagi sihat. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, tangan boleh mencapai, kaki boleh melangkah, minum air hilang dahaga, makan hilang lapar. Itu asbab semuanya. Maka begitulah juga dengan asbab-asbab, barangan-barangan ataupun bahan-bahan yang menjadi asbab musabab kita sembuh dari penyakit ataupun semakin bertenaga sihat. Di antara bahan-bahan ataupun alat bantu ruqyah dalam bidang perubatan Islam ataupun pengubatan Islam dan perawatannya, tuan-puan dirahmati oleh Allah, pada malam ini saya akan kongsikan kepada tuan-puan sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. 9, bukan 8. 9. Saya akan kongsikan kepada tuan-puan 9. Okey. 9 alat ataupun bahan yang membantu kita, terutama sekali orang yang diganggu oleh bangsa jin syaitan, penyakit-penyakit yang tidak dapat dideteksi ataupun scan ataupun diketahui oleh perubatan medik di hospital, klinik dan sebagainya. Maka ini adalah antara bahan-bahannya dan dalil-dalilnya kita akan kongsikan. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah madu. Yang ketiga adalah susu segar. Yang keempat adalah daun sena. Yang kelima adalah habbatus sauda. Yang keenam daun bidara. Yang ketujuh minyak zaitun. Yang ke-8 kurma ajwa aliyah. Yang ke-9 wangian kasturi gaharu cendana. InsyaAllah. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, nanti tolong tuan-puan tolong catatkan. Baik, kita bahaskan yang pertama. Kitabnya banyak ni, cuma saya ringkaskan. Jadi yang pertama, antara bahan alat bantu adalah air. Nanti tuan-puan tolong catatkan. Orang yang baru masuk nanti boleh tahulah perbahasan kita tentang apa sekarang ini semasa. Baik, yang pertama adalah air. Macam mana air ini membantu untuk kita sihat dan sebagainya, dan macam mana cara menggunakannya. Okey. Yang pertama adalah air. Air, berkata Al-Imam Qurtubi radhiyallahu anhu,
Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya beliau membacakan Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain ini adalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwizatain. Kalau Al-Mu'awwizat 3, Allah, Al-Falaq, An-Nas. Yang ni disebut Al-Mu'awwizatain. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya beliau membacakan Al-Mu'awwizatain, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas ke dalam bejana. Bejana tu ada air. Kemudian beliau memerintahkan agar disiramkan kepada orang yang sakit. Baik. Ini disebut dalam Tib Qur'ani wa Tibun Nabawi, muka surat 9. Muka surat 9. Baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Air semestinya Allah sebut di dalam Al-Quran juga adalah Allah jadikan daripada air ini benda-benda yang hidup. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, maka air adalah sumber kehidupan. Air menjadi asbab sumber kehidupan kita. Antara cara untuk menggunakan air adalah air itu diletakkan dalam satu bejana. Gelas boleh, botol boleh, baldi pun boleh, dan didekatkan dengan mulut kita. Lalu kita membacakan ayat yang paling ringkas dan semua orang boleh ingat, termasuk siapa? Termasuk kanak-kanak, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dibacakan dengan niat agar air ini menjadi asbab kesembuhan buat kita. Siapa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabnya adalah melalui air. Kerana apa? Kerana Allah menjadikan air sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Lalu dibacakan surah Al-Falaq, An-Nas dan ditiupkan air tersebut. Ditiupkan ke dalam air tersebut. Lalu kita boleh buat, yang pertama adalah minum, yang kedua adalah memandikan orang yang sakit. Kerana disebut kemudian beliau memerintahkan agar disiramkan kepada orang yang sakit. Ini disunnahkan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Bahkan ini disebut dalam kitab Jami'ul Ahkamul Quran, halaman 318. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam kitab Fiqh Ruqyah yang telah dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Musda Bustaman, muka surat 492, disebut dalam kitab tersebut, berkata Ibnu Muflih, Abdullah pernah menukil bahawa beliau pernah melihat ayahnya, iaitu Ahmad ibn Hanbal. Siapa ni? Imam Ahmad bin Hanbal. Membacakan doa perlindungan, lalu meminumnya dan menyiramkan sebahagian air itu ke tubuhnya. Allah Rabbi. Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah membacakan doa perlindungan kepada air, lalu diminumkan dan selebihnya disiramkan di bahagian disiramkan air tersebut di bahagian tubuhnya. Sama ada tubuh yang sakit ataupun tidak sakit boleh digunakan. Banyak lagi dalil-dalil yang lain. Ini antaranya lah. Kalau nak sebut tak habis malam ni. Okey, ini antaranya. Jadi air itu tuan-tuan kita boleh buat minum. Air bacaan doa dipanggil air doa sebenarnya. Yang kedua boleh dibuat mandi. Dan kalau capur bidara tu macam mana? Itu ada kaitan dengan sihir, terutama daun bidara. Yang tu kita akan jelaskan sekejap lagi. Yang ni kita bahaskan tentang air dahulu. Kalau dicampur dengan bahan alami, macam sumber alami, macam seperti daun bidara, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan campur cuka lah. Cuka ni habis badan kita. Okey. Garam macam mana? Tak digalakkan. Jadi yang disunnahkan adalah air itu. Pertama kosong dulu.
Yang kedua, daun bidara boleh. Tafsir daripada Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah ayat 102, itu boleh dicampurkan dengan daun bidara. Jadi kita bahaskan pertama ini adalah air. Maka air itu boleh digunakan dan dibacakan doa perlindungan ataupun paling mudah surah Al-Falaq, An-Nas, lalu diminum ataupun disiramkan kepada orang yang sakit ataupun kita siram pada diri kita sendiri, sakit ataupun tidak sakit. Boleh. Okey tuan-puan, itu yang pertama. Okey, kita bagi benda mudah je. Tapi biasa orang dengar oleh Al-Falaq, An-Nas je macam tak power tak. Itu masalah iman dia. Itu masalah iman. Ini disunahkan. Baik, yang kedua, sedangkan surah Al-Falaq, An-Nas, perlindungan yang paling hebat. Surah pelindung yang paling hebat. Yang patut kita gunakan Al-Quran ini untuk memohon kepada Allah perlindungan. Kerana Al-Quran adalah kalam Allah. Kerana surah Al-Falaq dan surah An-Nas mempunyai maksud perlindungan daripada segala bahaya. Termasuk sihir, termasuk orang hasad, termasuk bahaya-bahaya pada waktu malam dan sebagainya. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia tuan-puan. Itu yang pertama tentang air. Yang kedua tuan-puan, kita lihat yang kedua adalah madu. Bukan bermadu, madu. Okey, bukan bermadu tapi madu. Okey, kalau bermadu pun apa masalahnya kalau kena dengan caranya yang baik, tak ada masalah. Tapi bermasalah bagi wanita. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah madu. Baik, kita sebut dulu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, banyak dalil tentang madu ini. Okey. Kita sebut madu ini disebut oleh Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Nahl ayat 69. Surah An-Nahl ayat 69. Saya bacakan dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Okey, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sadaqallahu azim. Surah An-Nahl ayat 69. Apa maksudnya? Kemudian Allah sebut, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Madu ada warna kuning, keemasan, ada warna hitam, berdasarkan tempat, sesuatu tempat dan juga jenis bunga yang diminumnya. Baik. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat. Allah SWT yang sebut. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Nampak? Di dalamnya, yakni madu tadi, terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Itu dalil yang pertama. Tuan-tuan dirahmati Allah, banyak syarahan-syarahan tafsir ayat ini dan kaedah-kaedah yang telah disyarah oleh alim ulama, dibahaskan oleh mereka. Saya ambil sedikit sahaja. Jadi tuan-tuan, madu ini adalah sumber kesembuhan yang disebut dalam wahyu Al-Quran. Tapi cara menggunakannya pastinya pertama kita kena cari madu asli lah. Madu asli. Terutama sekali madu lebah. Dia bermusim madu lebah ni. Yang herannya, saya pelik orang boleh jual tanpa musim lah. Sedangkan madu lebah ni bermusim. Dan bukan senang nak dapatnya. Kebanyakan kalau di supermarket boleh dikatakan
boleh dikatakan setakat saya beli di supermarket ni palsu. Boleh dikatakan tidak asli. Kebanyakan bila kita cek betul-betul tidak asli. Tuan pada rahmati Allah, pandai-pandailah cari madu lebah asli. Cuma saya nak bagi tahu, madu lebah yang macam mana terbaik untuk kesembuhan kita. Baik. Setengah pandangan mengatakan madu lebah yang terbaik untuk kesembuhan diri kita. Kalau kita ada sakit, kita tengok tempat mana kita hidup. Kawasan mana kita menetap. Yang kita sedang sakit ni kawasan mana. Elok kita cari madu lebah, madu asli di kawasan kita menetap, di kawasan kita duduk, di kawasan itu. Kerana sekitar itu, lebah-lebah di sekitar itu memakan sumber daripada sumber alami di kawasan yang kita duduk. Dan penyakitnya semestinya kita alami penyakit-penyakit yang kita ada, terutama sekali penyakit yang berkaitan dengan perut. Madu terutama sekali penyakit yang berkaitan dengan perut, tuan-tuan. Maka kita ambil dari madu lebah itu daripada kawasan kita sendiri. Kawasan kita sendiri itu lebih afdal. Itu adalah lebih afdal kita memilih madu lebah di kawasan yang kita duduk. Itu yang terbaik. Kerana kesembuhannya ada kesinambungan dengan penyakit kita alami di kawasan tersebut, tempat kita tinggal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara memakan madu pula. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terutama yang ada sakit perut. Pernah satu sahabat radhiyallahu anhu berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Sahabat tu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sakit perut ni, aku sakit perut." Rasulullah kata minum madu. Lalu sahabat tu minum madu. Dan sakit perutnya tidak hilang, bahkan semakin sakit. Dia efek daripada madu tadi. Lalu dia mengadu lagi keesokan harinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, minum lagi madu. Rasulullah tak suruh stop. Minum lagi. Lalu sahabat tu minum lagi. Dan sakit perutnya sakit lagi. Tak berhenti. Lalu keesokan harinya, hari ketiga, pergi jumpa Rasulullah. "Rasulullah, perut aku masih sakit." Rasulullah jawab, "Minum lagi." Lalu sahabat tu minum lagi. Dan keesokan harinya, hari keempat dah, sakit perutnya surut sedikit, tapi tak hilang lagi. Lalu sahabat tu kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sakitku semakin surut tapi masih belum hilang sepenuhnya." Rasulullah kata lagi, "Minum lagi." Lalu dia minum lagi dan penyakit sakit perutnya semakin hilang. Dan sehari seterusnya penyakitnya dah hilang, sakit perutnya dah hilang. Lalu dia mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sakit perutku dah hilang." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa lagi. Ini menunjukkan, alim ulama syarah kepada hadis tersebut menunjukkan bukan betapa Rasulullah yakin bahawasanya madu itu, di dalam madu itu ada ubat yang menyembuhkan bagi manusia, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nahl ayat 69 ni, "Fihi shifa'un linnas." Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kadang kita minum madu sehari tak sembuh, esok kita dah stop. Bila sakit perut dah stop. Ini maksudnya Rasulullah SAW suruh minum lagi, maksudnya dos madu tu biar cukup untuk melawan penyakit yang ada di dalam perut. Jadi kalau kita sekadar minum satu sudu, dua sudu, baru minum 3 hari dah stop dah, tidak boleh. Dia mesti bila cukup ubatnya dengan penyakitnya, maka hilanglah penyakit tersebut dengan izin Allah SWT. Jadi madu tu menjadi asbab. Nak menjadi asbab pun biar cukup, dia pengedus dia. Sebab tu Rasulullah kata minum lagi, lagi dan lagi. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, yang penting kita yakin bahawasanya di dalam madu tersebut ada ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Maka minumlah madu sesuai dengan dosnya. Maka tiap-tiap hari minum. Saya pun minum tiap-tiap hari untuk kesihatan saya dan sebagainya. Cari madu asli. Pandai-pandai tuan-puan lah nak cari madu asli ataupun
macam mana kaedah macam mana tu, kita pilih orang-orang yang kita percayalah. Biasa kalau madu asli dengan tak asli kita cium dah. Kalau orang biasa dengan asli dah cium dah tahu dah. Dia ada bau dia, baunya yang tersendiri. Jadi tuan pada rahmati Allah SWT, disebut juga dalam Sahih Al-Jami' nombor 3026 dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara jika pada sesuatu ada kesembuhan, iaitu meminum madu, yang kedua goresan bekam, yang ketiga rawatan dengan besi yang dipanaskan. Lalu Rasulullah sebut, aku melarang umatku daripada rawatan besi yang dipanaskan. Jadi kita pilih yang pertama tadi madu, yang kedua tadi goresan bekam. Sebab tu kalau di center kami, lepas pada bekam kami akan beri madu. Kami akan beri madu kepada pesakit tersebut. Minum madu. Kita gabung terus 2 dalam 1. Siapa-siapa nak bekam muslimin-muslimat boleh kontak admin kami, admin bekam. Kami ada admin bekam lelaki dan ada admin bekam perempuan. Kita namakan bekam tip. Sebab di dalam bekam tu, di titik-titik poin bekam tu, kami akan ruqyah terlebih dahulu sebelum kita perlu bekam darah. Bekam basah dipanggil. Titik-titik poin tu kita akan ruqyahkan dahulu. Jadi admin bekam saya, lelaki dan perempuan, semuanya bertauliah, ada pengiktirafan lah. Dah masuk kursus apa, bawa GPK dan sebagainya. Baik tuan pada rahmatullah Allah SWT, itu antara madu. Cari madu di kawasan tempat kita tinggal, itu lebih afdal untuk penyakit yang kita alami. Okey, cari madu yang terbaik lah. Kalau tak ada tempat kita, baru tempat orang lain. Tak ada negara kita, baru negara lain. Sebab dia situasi setiap negara ni berbeza madu dia. Jadi madu yang terbaik untuk kita adalah di kawasan kita sendiri, tuan-puan. Di kawasan kita sendiri. Tu. Macam saya kan. Okey. Saya banyak dah orang jual madu ni, kita pergi beli, kita cek, ada yang kena tipu tu perkara biasa. Siapalah kita jumpa orang yang betul-betul jual dengan baik. Kita dah kenal beberapa orang. Jadi mereka ni bukan ada setiap masa stok. Dia ada musim dia. Kadang kita sendiri nak dapat pun susah. Kalau tak ada lagi ustaz musim ni madu lebah dan sebagainya. Bila dah ada, sebab tu saya ambil lalu 2, 3, 4, 5, 6 botol. Tu pun tak banyak dia ada. Tu. Macam orang tanya kita, ustaz tak jual madu, macam mana kami nak jual? Tuan-tuan dia rahmati Allah, nak cari yang asli tu pun susah. Kalau ada pun tak sampai kami jual 5 botol je boleh jual. Kalau ada yang asli pun, tu pun berebut lah. Baik tuan-tuan dia rahmati Allah SWT. Yang seterusnya, alat bantu yang ketiga tuan-tuan, susu segar. Baik, susu segar ni kita ambil daripada Silsilah As-Sahihah nombor 1533 dari Malikah binti Amru radhiyallahu anhu. Sekejap saya baca, ada komen, madu keluluk terbaik ustaz. Magdi ada buat kajian. Ya betul. Kalau nak madu keluluk yang okey, kita minum tak masam sangat, saya showkan tuan-puan rasai madu bigami. Itu. Dalam banyak-banyak madu keluluk yang saya pernah cuba dan sebagainya, banyak jenis dah. Madu keluluk bigami terbaik. Madu keluluk bigami, tuan-puan ingat ni, madu keluluk bigami terbaik. Taklah kita makan masa tu dok sangat, tapi dia ada rasa manis sikit dan dia rasa seimbang. Manis dengan masam tu seimbang. Best. Madu bigami tapi mahal sikit lah. Okey. Kalau madu keluluk boleh dapat dengan mudah. Madu keluluk pun baik untuk usus ya. Tu kajian dibuat. Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan susu segar. Baik. Susu segar ni tuan-puan dari Malikah binti Amru radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, susu lembu adalah syifa, kesembuhan, dan lemaknya adalah ubat, sedangkan dagingnya adalah
penyakit. Sagi dua ni banyak backwah. Tahu backwah tu apa? Kenduri. Big walk. Kenduri. Saya dah 2 hari makan kambing. Sampai pening kepala. Naik darah dipanggil. Jadi tuan-tuan, Rasulullah sebut susu lembu adalah syifa, kesembuhan. Fresh milk. Terutama kalau tuan-puan nak beli susu lembu dalam kotak tu, jangan pilih yang berperisa. Pilih yang original. Dia tulis fresh milk, pilih yang tu. Jangan ambil full cream. Jangan ambil full cream. Untuk kesembuhan kita, untuk kebaikan kesihatan kita, pilihnya fresh milk. Daging pula. Susu lembu tuan-tuan. Susu lembu. Bukan susu formula. Susu lembu. Susu lembu tuan-tuan. Rasulullah sebut ni, susu lembu adalah syifa, kesembuhan. Dan lemaknya adalah ubat. Sedangkan dagingnya adalah penyakit. Tuan pada rahmati Allah. Sebab tu bila ada yang datang ke center saya, dia kata sakit, terutama sekali sakit disebabkan sihir dimakan, diminum, dihidu. Itu utama sekali ya. Saya akan wajibkan dia minum susu. Dan ramai yang ada jin pecinta ataupun daripada keturunan saka ke, jenis jin pengasih bercinta, nok dengan dia, nak duduk dengan dia, sayang kepada dia. Kebanyakan 90% yang datang ke center saya, bila saya tanya minum tak susu segar, saya tak suka ustaz. Kebanyakan akan jawab saya tak suka susu segar. Tapi bila dia dah sembuh, dia boleh minum pula susu segar. Kebanyakan 90% akan jawab gitu. Setakat ni tak ada lagi saya minum susu segar, tak ada. Setakat ni lah. Tapi saya tak sebut 100% lah. Saya sebut 90%. Okey. Dia akan jawab, saya akan jawab, minum tak susu segar sebelum ni? Tahu ustaz, saya tak minat, tak suka. Sebab apa, ada alergi ke? Tak. Doktor marah ke? Tak. Saya jadi tak suka lah. Tengok susu pun lugar dah leher ni, dia kata. Saya pun sebut. Sebab itu adalah penawar untuk penyakit kamu. Ditanya saya, ya ke ustaz? Ya. Semua orang jawab gitu kalau ada gangguan. Terutama saka dan sihir terutama. Jadi saya paksa dia minum susu segar. Bila dia paksa hari-hari minum, hilang sakit perut dia. Hilang tuan-tuan. Dengan izin Allah SWT. Itu asbab. Kerana Rasulullah dah sebut dalam hadis ini, susu lembu adalah syifa, kesembuhan. Pasti apabila disebut oleh baginda Nabi SAW, automatik jin syaitan tak suka benda ni. Jadi orang yang ada gangguan jin dan sebagainya, minum susu. Kembali kepada fitrah, susu. Bahkan Rasulullah SAW memilih susu semasa peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebelum Mi'raj, dia datang setelah solat sunat bersama para anbiya, para anbiya di Masjidil Aqsa. Rasulullah didatangkan air. Tapi Rasulullah pilih apa? Susu. Kembali kepada fitrah. Jadi orang yang sakit banyakkan minum susu. Terutama sekali kalau ada penyakit yang tak boleh susu tu, yang doktor larang kita minum tu, tak apalah, nak macam mana. Yang ni penyakitnya tak ada, tapi penyakit gangguan jin ada, maka kita paksa dia minum susu segar. Fresh milk bukan full cream, fresh milk. Jadi esok siapa-siapa yang tak ada susu segar di dalam peti sejuknya, di dalam rumahnya, tolong sangat-sangat biar ada susu segar di rumah masing-masing. Peribadi tentang saya akan minum susu segar fresh milk HL. Yang tajuk HL tu, HL mari call HL. Susu segar yang tu okey sikit. Bagi saya yang tu okey. Baik tuan pada rahmati Allah SWT. Dan disebut dalam kitab yang sama, Silsilah As-Sahihah nombor 518. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan dia juga menurunkan ubatnya, kecuali penyakit tua. Maka kamu minumlah susu, kerana ia hasil daripada binatang yang memakan pohon. Dipanggil sumber alami. Jadi susu ni adalah
salah satu sumber alami. Kerana daripada susu lembu, lembu itu memakan pohon, rumput dan sebagainya daripada sumber alami. Jadi susu tu baik untuk kesihatan kita daripada sumber alami. Okey, tuan-tuan rahmatillah Allah, kita perhalusi hadis ini. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, apa-apa penyakit yang ada ni, melainkan Allah turunkan ubatnya. Kecuali penyakit tua lah ataupun mati, tak ada ubat lah. Hadis ini, wahai para doktor di hospital, klinik swasta ke hospital, dengar sini. Nabi sebut Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan dia juga menurunkan ubat. Jadi, doktor, bila ada pasien, pesakit datang pada kita dan doktor tak dapat nak ubati, jangan sesekali doktor kata pada penyakit, awak ni tak boleh nak sembuh. Jangan. Sedih dia, hilang harapan dia. Dan salah, percakapan itu salah. Boleh. Jangan doktor kata penyakit awak ni tak boleh nak ubati dah ni. Jangan. Tak boleh ubati tu sesuai dengan ilmu kamu baru, kaedah kamu baru. Sedangkan Allah sebut, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan dia juga menurunkan ubat. Kecuali penyakit tua lah, dan juga mati. Setiap penyakit ada penawarnya. Macam mana kita jadi seorang doktor, bila kita tak dapat rawat penyakitnya, ataupun kita rawat tak sembuh-sembuh, kita kata pada dia, penyakit awak ni tak boleh sembuh dah. Siapa yang memberi kesembuhan sebenarnya? Sepatutnya doktor jawab macam ni, saya dah ikhtiar mengikut perawatan yang saya belajar, kaedah yang kami bawa. Kami minta maaf, kami masih belum lagi menemui penawarnya, menemui ubatnya. Jadi tuan boleh ikhtiar mungkin ikut cara lain. Itu tak apa. Jangan sesekali jawab penyakit tuan ni tak boleh nak sembuh dah. Tuan kena makan ubat ni dah sampai mati. Sampai mati. Ubat ni 6,000 je sebulan kena ambil ubat ni. Sampai mati kena ambil. Allah, terutama orang yang kena kanser darah. Apa perasaan orang yang terima jawapan gitu? Allahu Rabbi, putus harapannya kepada Allah. Sebab dia setiap pesakit ini percaya kepada doktor. Jadi doktor kena jaga percakapan. Jangan sebut lagi penyakit pocik ni tak dapat nak ubati dah ni, memang tak akan sembuh selama-lamanya. Pocik akan bertahan dengan ubat ni, ambil ubat ni je. Jangan. Sedangkan Rasulullah kata, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan dia juga menurunkan ubatnya. Kecuali ada pengecualian penyakit tua. Yang mati tu asal kira, tuan pada rahmati Allah SWT, kena hati-hati. Kita yang jadi perawat ni, terutama dalam ikut bidang medik ke, pengubatan Islam ke, apa sekalipun, jangan kita sebut penyakit pocik ni tak boleh nak sembuh dah ni. Maka ubat ni untuk bertahan saja. Jangan putuskan harapan orang kepada Tuhan. Jangan beri kekecewaan kepada pesakit. Dia akan makin sakit. Dah lah dia sakit fizikal, sakit sini pula, maknawi pula. Habis hidup dia. Kita dia asbab daripada kita, dia jadi semakin sakit hati. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara keedahnya adalah susu segar. Minum susu segar. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga, alat bantu ruqyah, perubatan Islam. Yang ketiga adalah daun sena. Tuan-puan rajin tengok tak daun sena ni? Daun sena. Saya tunjuk daun tak ada sini. Yang ni uncang. Ini daun sena.
Yang saya ada ni RN15. Ada berapa ucang? Sebelah ucang. Okay. Satu ucang boleh buat 3 gelas. Baik. Yang keempat dah ke? Oh, yang keempat dah. Minta maaf tuan-tuan. Yang pertama tadi air, yang kedua madu, yang ketiga susu segar, yang keempat daun sena. Daun sena dalam bahasa yang lain dipanggil daun jati Cina. Daun jati Cina. Okey. Banyak hadis, tapi kita ambil hadis riwayat Imam Tirmizi, nombor hadis 2007. Okey. Dan hadis ini hasan gharib. Dari Asma' binti Umais radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Asma', dengan ubat apakah engkau merawat sakit perut? Rasulullah tanya. Asma' menjawab dengan syubrum. Baginda bersabda, sungguh itu ubat yang sangat panas, syubrum ni, bahaya pada perut. Asma' berkata, setelah itu aku meminum as-sanna. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada ubat yang dapat mencegah dari kematian, tentu itu adalah as-sanna. Ayatnya sena, daun sana ni, sena ataupun sana sama je. Daun sena ni, tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, sehingga Nabi umpamakan jika ada ubat yang dapat mencegah daripada kematian, nak bagi tahu penyakit itu kritikal sampai mati, itu tentulah as-sena, daun sena. Ya, daun sena ni khusus untuk perut. Orang guna untuk cuci perut. Ya, ada orang guna untuk cuci perut. Sebab apa? Sebab bila minum daun sena ni, sejam 2 jam buang air besar, memang membuang banyak. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, suara saya okey tuan-tuan? Suara saya masih okey Okey. Daun sena. Baik. Kita baca ambil dalam hadis riwayat Imam Tirmizi juga. Okey. Syubrun itu panas. Jangan kamu gunakan sebagai pencuci perut, tapi pakailah sena. Sena baik untuk perut. Dan sanut, kerana itu adalah ubat segala penyakit kecuali mati. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi daun sena ini tuan-tuan dirahmati oleh Allah, boleh digunakan terutama untuk penyakit perut terutama untuk penyakit perut. Dia sesuai. Tapi saya beri amaran amaran kepada ibu hamil tak boleh minum. Ibu hamil jangan. Yang kedua, ibu menyusu untuk bayi 6 bulan ke atas saja. Yang ketiga, kanak-kanak bawah umur 12 tahun dilarang minum. Yang keempat, tidak digalakkan untuk minum bagi wanita yang sedang haid, kerana dia mengganggu kitaran haid tersebut. Baik. Ini proses sena. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT, boleh minum siapa-siapa yang ada sakit perut, terutama sekali yang sembelit. Kanak-kanak yang sembelit boleh minum, tapi setelah hilang sembelitnya cukup minum. Bagi orang yang biasa tak ada penyakit apa, jangan minum hari-hari Jangan. Itu bahaya kepada usus hari-hari. Tak boleh. Dia biasa 3 hari sekali minum. 3 hari sekali, 3 hari sekali. Saya sebulan sekali je minum. Confirm buang air besar. Jadi tak boleh hari-hari. Ada orang minum hari-hari sebab nak turun lemak. Memang lemaknya turun lah. Okay. Berat badannya turun. Sebenarnya tak turun macam mana, berak hari-hari, buang air besar hari-hari. Okey. Minum 3 hari sekali dah okey. Bagi yang sembelit pula. Bagi yang sembelit boleh minum setiap hari, dan setelah selesai sembelit cukup minum. Okey. Sembelit memang confirm. Memang best. Subhanallah. Memang best membuang. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, kita pergi kepada yang kelima. Habbatus sauda. Habbatus sauda pula tuan-tuan. Boleh habbatus sauda. Habbatus sauda diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, inna hadhihi al-habbatas sauda shifaa'un min kulli da' illa min as-sam. Qultu wa mas-sam? Qala al-maut. Baik. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis berapa ni nombor hadis? 5687. Maksudnya, sesungguhnya habbatus sauda adalah penawar bagi segala penyakit.
melainkan asam. Aku bertanya, apakah asam itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, asam itu kematian. Kecuali kematian. Baik. Hadis ini Rasulullah sebut sesungguhnya habbatus sauda adalah penawar bagi segala penyakit. Baik. Ulama bahas segala penyakit itu penyakit macam mana? Okey. Bukan semua penyakit ya. Berkata Al-Manawi, ada yang berpendapat bahawa makna hadis ini yang kita baca tadi adalah umum, tapi maksudnya khusus. Segala penyakit itu umum, tapi maksud daripada segala penyakit itu ada pengkhususan. Artinya, semua penyakit, segala penyakit yang disebut dalam hadis tadi yang terjadi disebabkan kelembapan, yakni sejuk, hujan, dan dingin serta berdahak. Dingin, sejuk. Kerana berdahak ni lebih kepada kerongkongan, batuk dan sebagainya. Kerana batuk dan sakit kok. Kerana habbatus sauda ini bersifat panas dan kering. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT. Habbatus sauda ini sesuai untuk segala jenis penyakit yang timbul disebabkan cuaca sejuk. Sebab cuaca sejuk dan juga disebabkan kerongkong yang sakit dan berdahak, batuk dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Habbatus sauda ni sesuai untuk penyakit yang timbul di musim sejuk. Kerana habbatus sauda ini bersifat panas dan kering. Jadi habbatus sauda ni sangat tidak sesuai dengan mereka yang badan panas. Panas sentiasa badan. Dia minum habbatus sauda lagi panas badan dia. Tak sesuai. Jadi tuan-tuan, ni contoh habbatus sauda. Jadi habbatus sauda ini kalau tuan-tuan nak minum, dosnya pun jangan terlalu banyak, bahaya. Kalau minum terlalu banyak memang panas badan. Saya pernah minum 1 botol ni dulu, saya pernah minum. Saja nak test, panas perut saya, memang panas menggelegak. Ketar saya muntah lepas tu. Saja nak try. Jangan buat macam itulah. Jadi tuan-tuan, dos yang sesuai 1 sudu setiap pagi. Minum habbatus sauda ni 1 sudu, kemudian minum madu 1 sudu. Perfect. Boleh mengelakkan 72 penyakit. Ini disebut dalam kitab pemakanan sihat oleh yang dikupas oleh 3 orang doktor profesor pemakanan kesihatan. Okey. Dalam habbatus sauda ini ada 3 kandungannya yang paling hebat, iaitu pertama protein, yang kedua karbohidrat, yang ketiga asid lemak. Protein, karbohidrat untuk membekal tenaga fizikal lah. Protein untuk saraf baik. Yang ketiga asid lemak, dia meningkatkan imunisasi badan. Ini habbatus sauda. Yang kami jual ni 1 botol ni dia bukan untuk sudu, untuk spray. Kalau 1 sudu bersamaan 7 kali spray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setiap pagi. Dan ini saya akan beri kepada orang yang gangguan jin agresif, saya akan sembuh. 7 titis. Okay. Kebanyakan saka kalau kita ruqyah dia relax je, tenang, getar tangan sikit-sikit ya. Relax je. Lepas kita diagnos lah, kita tahu saka tu, simptom saka. Relax je, tak muntah, tak apa. Relax je, buat relax lah, sebab dia dah biasa dengan Quran mungkin. Habis ruqyah apa, sebelum baca iqra apa tu, kita sembuh ni. Habbatus sauda lepas sembuh habbatus sauda, terus kerasukan bersilap apa, marah dia, bergegar perut dia. Lepas tu kita pun baca doa syifa lah, doa-doa pelindung. Setelah tu baru muntah dan sebagainya. Kemudian barulah step-step seterusnya. Ini alat bantu lah. Ini RN20 1 botol. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, 30 ml. Itu habbatus sauda. Baik, seterusnya kita pergi pada yang ke-6 tuan-tuan. Yang ke-6 adalah daun bidara. Daun bidara. Daun bidara ni dalam bahasa Arab disebut sidrah. Sidratul muntaha. Pokok daun bidara yang tertinggi ni, muntaha tertinggi ada. Sidratul muntaha. Sidrah tu pokok bidara ya. Baik. Daun bidara ini Al-Qurtubi menyebut satu riwayat daripada Wahid ibnu Munabbih bahawa ia berkata,
ambil 7 helai daun dari pohon sidr ataupun sidrah pun boleh. Ambil 7 helai daun dari pohon sidr, yakni bidara, dan giling dengan batu tumbuk. Maksudnya giling tu tumbuk boleh, giling pun boleh. Nak beri dia hancur sikit. Lalu dicampurkan dengan air. Kemudian bacakan ayat kursi. Lepas campur daun bidara tu dalam air 7 helai. Dan minumkan kepada pesakit yang terkena sihir 3 teguk. Lalu sisanya digunakan untuk mandi. Ini disebut dalam Al-Muqtada As-Sayyid Tuhfatul Ahwazi Bisyarhu Jami'at Tirmizi, juzuk yang ke-7, halaman 169. Baik, Al-Qurtubi menyebut ambil 7 helai daun bidara daripada pohon dia. Ambil macam mana? Daripada dahan yang sama, bukan ranting ya. Ini panggil dahan. Pokok bidara ada dahan yang sama 7 helai tu kita ambil. Okey. Boleh juga 7 helai, paling minimum. Maksimum biasanya 21 helai. Biasa orang dewasa 21 helai. Bagi orang-orang badan kecil, kanak-kanak 7 helai. Okey. Ambil, tumbuk dengan batu giling, okey, lesung dan sebagainya, tepung. Kalau blender macam mana? Blender kalau boleh elakkan blender. Elakkan. Dia terlalu hancur blender. Okey. Kita nak dia punya air daun bidara tu, khasiat dia. Kemudian dimasukkan ke dalam air. Kemudian dibacakan ayat kursi. Ringkas sangat ayat kursi, tuan-tuan. Ayat keagungan. Diniatkan untuk perlindungan dan kesembuhan. Lalu lepas pada dicampur dalam air, dibacakan ayat kursi paling kurang. Kalau nak best lagi, bacalah Fatihah, ayat kursi 3 kul. Okey, 3 kali ulang. Kemudian tapis. Jangan minum terus, jangan mandi gitu tuan-tuan. Tapis dulu. Tapis. Okey, tapis. Lalu beri minum daripada air tersebut. Biasa kita buat 1 jug. Tapis yang baik-baik. Beri minum 3 teguk. Paling kurang 3 kali teguk kepada orang yang terkena sihir. Itu utama, orang yang terkena sihir. Lalu sisa air tersebut dimasukkan ke dalam baldi, ditambah dengan air sehingga penuh baldi, mandi. Okey, mandi. Ini khusus untuk orang yang terkena sihir. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim pula, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha apabila hendak mandi wajib. Salah seorang antara kalian, yakni wanita haid, setelah dia habis haid nak mandi wajib lah, ambil air yang dicampur dengan daun bidara, lalu bersuci sehingga sempurna. Kemudian tuangkan air di atas kepala seraya menggosok sehingga sampai air ke akar-akar rambutnya. Kemudian ratakan ke seluruh tubuh dengan air. Baik. Perhatian kepada semua wanita yang haid. Sebab ada wanita yang dah terputus haid. Perhatian semua kepada wanita yang haid. Apabila habis haid kamu nak mandi, sunat mandi dengan daun bidara. Air daun bidara. Ambil air daun bidara itu, okey. Lalu mandi, ratakan air tersebut sehingga ke kulit rambut. Kemudian ratakan ke seluruh badan. Sunat wanita yang mari haid, kemudian habis tempoh haidnya, dia kena mandi wajib, mandi dengan daun bidara juga. Tuan-tuan rahmati Allah, biasa kita sebut daun bidara ni, kita sebut biasa orang terkena gangguan jin, sihir, ataupun orang mandi mayat. Bukan tu saja, ianya sesuai, sangat-sangat sesuai untuk orang yang datang haid, wanita yang haid. Habis tempoh haid, mandi dengan daun bidara. Bukan itu saja, orang yang baru masuk Islam, baru masuk mengucap kalimah syahadah, masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan supaya dia mandi dengan daun bidara, menggalakkan mandi dengan daun bidara. Banyaklah kalau nak ikut kajian saintifik, daun bidara ni antaranya menghilangkan kegatalan, menghilangkan bakteria dan sebagainya. Itu. Baik, guna daun bidara dan menghilangkan pengaruh-pengaruh gangguan yang ada. Okey, itu di antaranya lah. Minimum 7 helai, maksimum 21 helai. Ambil.
Daun bidara bahan alami, masuk alai dan dicampurkan dengan bahan sumber ilahi, iaitu ayat-ayat dibaca, ayat ruqyah, paling kurang ayat kursi. Nak best lagi, Fatihah, ayat kursi 3 ku, dengan niat kesembuhan, tiup, mandikan. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Seterusnya, iaitu saya pun tak ingat yang keberapa dah ni, yang ketujuh kali. 7, 8, 9, ada 2 lagi. Yang ketujuh adalah tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minyak zaitun. Yang ketujuh, minyak zaitun. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan buah zaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Itu Tur Sinai, bukit Tur Sinai. Wattini wazzaitun. Allah sebut banyak lagi lah dalam ayat yang lain. Allah sebut tentang buah zaitun di dalam Al-Quran. Perkataan zaitun disebut sebanyak 7 kali ya dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, minumlah minyak zaitun dan berminyak dengannya, kerana sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkati. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Minyak zaitun ada tak? Mana minyak zaitun hamba ni? Tak ada. Baik, Rasulullah sebut gini. Pertama, minum minyak zaitun. Yang kedua, berminyak dengannya. Minyak zaitun lah, berminyak badan kita lah, kulit. Kerana sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkati. Ini bermaksud minyak zaitun baik untuk kesihatan kita, terutama kulit. Baik, tuan-puan, dia minyak zaitun untuk minum dengan kulit ni beza lain. Minyak zaitun untuk minum tu banyak lah. Olive oil pun ada, banyak sangat kita boleh dapati. Tapi kalau minyak zaitun khusus untuk kulit dan rambut, for hair and skin, dia lain sikit. Macam tempat kami pakai yang ni. Pakai yang ni. Okay. Minyak zaitun ni tak ada kat dalam ni, ada orang ambil. Okay. Minyak zaitun ni, dia ni khusus untuk for hair and skin. Khusus untuk rambut dan kulit saja. Tak boleh minum lah. Yang ni tak boleh minum. Okay. Biasanya kami akan ruqyah dengan surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Tuan-tuan catat, yang ada penyakit kulit okey, kita bukan saja guna minyak zaitun. Ambil minyak zaitun ni, buka baca surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Tuan-tuan boleh buat sendiri. Baca surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Ia ayat berkaitan dengan kulit. Niat untuk kesembuhan. Ia ada berkaitan dengan kulit. Okey. Surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22 baca. Dan sapu di tempat-tempat yang ada penyakit gatal, kulit gelupar, eczema, psoriasis dan sebagainya. Okey. Rasa mencocok, pedih, sapu. Okey, sapu. Saya dulu rasa panas di belakang, cocok biasa. Mula-mula bergiat biasalah. Kita sapu minyak zaitun ni belakang. Memang best tidur. Kulit semakin lembut. Sakitan hilang dengan izin Allah SWT. Sebab apa? Rasulullah sebut dah, minumlah minyak zaitun dan berminyak dengannya. 2 cara kita boleh guna minyak zaitun, minum dan berminyak. Tapi kena pilih yang okey lah. Yang minum-minum lah, yang kulit-kulit lah. Jangan pula yang kulit ni kita pergi minum habis. Dan berminyak dengannya sebab apa? Kerana sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkati dan dibenci oleh syaitan. Okey. Di dalam riwayat lain menjelaskan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menggosok badannya dengan minyak zaitun, syaitan tidak akan mendekatinya. Allahu Rabbi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menjelaskan, barang siapa menggosok badannya dengan minyak zaitun, syaitan tidak akan mendekatinya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Itu kelebihan minyak zaitun. Jadi kita gunakan bahan sunnah ini. Ada dalilnya lah. Okay, yang ni RM30 lah. Yang ni kami ni RM30 dan sudah diruqyahkan. Okey, baik. Dengan ayat tadi lah, kalau puan-puan nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh meruqyah ya. Baik, itu minyak zaitun. Yang seterusnya tuan-puan, kurma ajwa aliyah. Yang ke-8, kurma ajwa aliyah. Tak ada kurma kat sini. Kurma ajwa ni lain, aliyah lain pula.
Dia ada spesifik sikit. Kurma ajwah aliyah. Daripada perkampungan aliyah di hujung kota Madinah. Tu ada perkampungan nama aliyah. Daripada kebun kurma itulah yang Rasulullah pernah doakan semasa hayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kurma ajwa aliyah ini diberkahi pohonnya. Rasulullah doakan. Maklumlah doa Rasulullah ni. Sebab tu ada kurma ajwa aliyah. Bukan ajwa saja, aliyah. Daripada perkampungan aliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan 7 biji kurma ajwa di antara 2 perkampungan di kota Madinah, iaitu aliyah. Perkampungan tu nama aliyah. Sebab tu dinamakan kurma ajwa aliyah. Dengan dikunyah, ambil kurma tu dikunyah, dipanggil kurma Nabi lah. Nescaya ia tidak akan terkena bahaya apapun sehingga malam harinya. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kerana ada fadilat kurmanya. Dan bahkan kurma itu didoakan. Pohon kurma di kebun itu didoakan oleh Nabi SAW. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dalam kitab fiqh ruqyah muka surat 526, Ustaz Musda Bustan Tambusai mendatangkan hadis riwayat Imam Ahmad juga. Pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kurma ajwa yang berasal dari daerah aliyah yang dimakan di pagi hari dengan cara dikunyah, kena kunyah. Bukan diminum, kunyah. Cara dikunyah dapat menjadi ubat yang menyembuhkan dari gangguan sihir atau racun. Gangguan sihir atau racun di pagi hari. Sebab tu kat saya kalau ada kes-kes berat nak pergi, kes sihir yang berat dan sebagainya, saya akan ambil 7 biji kurma ajwa aliyah pagi hari. Kita minum dulu. Dan kita yakin jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurma ajwa aliyah. Perawat, terutama perawat pesakit kena ada kurma ajwa aliyah. Kena order di Madinah lah. Nak ajwa aliyah. Dia beza ajwa biasa dengan ajwa aliyah. Beza sikit. Okey? Beza sikit. Okey. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti semua nota ni, ni slide ni. Kita ada slide puan-puan. Okey. Ada slide ni. Contoh slide. Kita akan post ni slide ya. Saya bagi je slide. Semua slide ni ada rujukan kitab. Kita tak itu dalam ni sebab saya tak sempat nak setting apa. Admin saya tak ada. Admin saya sibuk dengan majlis kahwin hari ni. Tapi bukan dia yang kahwin lah. Hari ni di negeri Terengganu ada majlis walimatul urus perdana. Pihak kerajaan negeri menaja pakej perkahwinan orang-orang muda. Tu. Menggalakkan perkahwinan. Baik, tuan pada rahmati Allah SWT. Apa tadi? Nota-nota ni kita akan letak dalam grup Telegram Asasa Official. Telegram, tarik je Asasa Official, join group, nanti ambil lah. Percuma. Tak perlu bayar, percuma. Baik. Tapi ilmu ni mahal. Tapi kita bagi percuma. Siap slide apa ni? Jangan ada pula lah pihak-pihak lain yang claim itu slide mereka. Jangan. Kita dah berlogo dah. Sebab banyak kita terima nota-nota khusus kita tu ada orang tiru dan mengaku hak mereka. Allahu Rabbi, dok malu. Baik, tuan pada rahmati Allah SWT. Seterusnya adalah kita pergi yang ke-9, yang terakhir pada malam ni. Banyak lagi macam garam dan sebagainya kita dah jelaskan dulu. Ingat live yang dulu, kena tengok balik yang dulu. Pada malam ni 9 dulu. Okey, ada banyak lagi lah, ada hitam dan sebagainya, beras kunyit apa tu, nanti kita jelaskan kemudian. Yang ni yang paling utama. Kita utamakan yang utama. Okey, kita akan teruskan lagi dengan wangian. Wangian kasturi gaharu cendana. Kasturi gaharu cendana 3. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
Aku pernah mengenakan wangian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berihram dan sebelum baginda tawaf di Kaabah dengan wangian yang mengandungi al-misk, iaitu kasturi. Aisyah sendiri memakaikan kepada Nabi sebelum baginda berihram dan sebelum baginda tawaf di Kaabah dengan wangian apa? Wangian kasturi. Itu dibenarkan. Sahih Muslim nombor hadis 1191. Dari hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-misk adalah pewangi terbaik, sangat harum baunya. Rasulullah sendiri mengiktiraf kasturi adalah wangi yang terbaik. Jadi dalam pegangan kita, pemikiran kita, tidak akan ada wangi yang lebih baik harumnya, wanginya melebihi kasturi. Sebab apa? Rasulullah dah iktiraf kasturi adalah pewangi terbaik. Rasulullah dah iktiraf. Walaupun mungkin ada kita punya deria bau kita ni mungkin ada wangi yang lain yang kita suka dan sebagainya, tapi kita kena tetap kata kasturi yang terbaik. Sebab apa? Rasulullah kata. Kita cinta pada Rasulullah, maka kita mencintai apa-apa pengakuan daripada Rasulullah juga. Apa-apa yang telah diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Faham? Kita iktiraf apa yang Rasulullah kata. Walaupun mungkin kita tak minat kasturi, kita minat desandra dan sebagainya contoh, tapi kita tetap kena kata kasturi wangi yang terbaik. Sebab itu adalah kata-kata Rasulullah dan Rasulullah iktiraf. Sahih Muslim nombor hadis 2252. Sahih Muslim. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Sebab tu syaitan tak suka wangi yang kasturi. Pertama kerana Rasulullah sendiri pakai. Yang kedua Rasulullah beritahu wangi yang terbaik. Yang ketiga kerana wangi yang kasturi ini wangian syurga. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan penghuni syurga yang pertama kali masuk ke syurga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Cantik berseri-seri masuk syurga. Mereka tidak berludah, tidak beringus, tidak buang air. Itu sifat ahli syurga. Tak buang air, tak kecing, tak berak. Buang air besar, tidak. Dan kalau makan banyak-banyak keluar kot mana? Peluh. Itu disebut dalam banyak hadis dan syarahan. Dalam kitab Sirrus Sadiqin jilid yang ke-4 pun ada. Jadi orang yang masuk syurga ni tidak berludah, tidak beringus, tidak buang air. Bejana-bejana mereka dari emas. Sisir-sisir mereka dari emas dan perak. Pembakar gaharu mereka dari kayu India. Bau gaharu. Keringat mereka beraroma misk. Keringat ni peluh kita bau kasturi. Tu bau syurga, ahli syurga kan bau kasturi. Sebab tu syaitan tak suka bau kasturi, bau ahli syurga. Syaitan kan dilaknat oleh Allah SWT, terutama iblis dan anak-anaknya syaitan itu. Memang tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Allah SWT berfirman lagi, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Laknat aku kat atasmu wahai iblis, syaitan dan sekutunya kekal sampai kiamat. Jadi kerana itu tuan-puan, wangi yang kasturi, gaharu amat-amat sesuai untuk mereka yang ada gangguan jin dan mereka yang amat-amat mendambakan syurga Allah SWT. Kena ada dalam kehidupan. Hadis tak ada, riwayat Imam Bukhari nombor hadis 3073. Kerana itu wangi yang kasturi dan gaharu amat sesuai digunakan. Di sini tak ada pula ada orang ambil. Okey, tak ada. Kasturi dan gaharu kami ada jual. Harganya RM15 sahaja. Dua-dua RM15. Harga yang terbaik kami berikan. Tuan-puan takkan dapat di mana-mana lagi. Harga yang terbaik kami berikan dengan kualiti yang terbaik. Baik tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT. 11.30 dah. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, siapa-siapa yang mau alat-alat bantu ruqyah ini 9 tadi, yang mana ada lah, bolehlah PM admin saya lah, bagi yang nak dapatkan dengan pusat rawatan kami lah. Tuan-puan, kami
berniaga, insya-Allah kami cuba sejujurnya katakan yang terbaik dan ilmiah, dan kami tidak mengenakan bayaran yang melampaui batasan. Okey. Yang ketiga, kami berniaga dengan baik, tidak klaim yang bukan-bukan, tidak. Okey, kami klaim atas dasar ilmiah sahaja dan fakta saintifik dan kesesuaian dengan penyakit yang dialami oleh pesakit. Kami tak ada klaim bukan-bukan, pelik-pelik dan sebagainya. Jadi tuan-puan, itu atas pilihan tuan-puan lah masing-masing. Baik, itu saja untuk malam ini. Minta maaf mengambil masa. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT memberkahi perkongsian kita tadi. Dan kalau ada salah silap kata-kata saya minta maaf. Kalau ada syarahan saya ni tak kena dengan apa yang tuan-puan belajar, tuan-puan boleh PM terus lah, bagi tahu terus dalam grup Telegram Asas Official. Boleh komen saya, tak apa. Komen tu hujah lawan hujah ilmiah, saya akan terima kalau ianya benar dan ada sumber kesahihan. Sebab saya pun masih belajar lagi dan akan belajar terus menerus berterusan sampai mati. Okey, jangan menghina tapi menasihati dengan baik. Kami akan terima. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, kalau ada apa yang saya sampaikan ni tak betul, beritahu di mana tidak betul. Tuan-tuan, itu. Sebab kita seminggu dua ni, bila kita beritahu benda betul dalam status dan sebagainya, ramai yang mencaci maki tapi tidak ada hujah. Mereka tak setuju tapi hujah tak datang. Itu bermaknanya kami berada dalam landasan yang betul lagi. Landasan yang betul lagi. Cuma yang yang tuduh saya hasad, iri hati dan sebagainya, itu jauh sekali lah saya nak iri hati dengan orang lain. Jauh sekali. Sebab kami dah cukup Allah SWT beri rezeki pada kami. Cuma kami tak boleh melihat pesakit-pesakit ditipu, kemungkaran yang ada di depan kami, kaedah-kaedah yang menyalahi syariat. Itu kami akan tegur, kami akan nasihati dengan umum. Siapa-siapa saja yang melakukannya, bukan satu pihak, tidak, semua pihak. Kita tuju pada semua pihak tersebut, terutama sekali yang mengelirukan masyarakat. Ada yang berdiri di atas bisnes klaim bukan-bukan dan sebagainya. Kami tak klaim bukan-bukan, tuan-tuan. Yang ada puji-pujian ke apa ke, semua daripada pesakit real, bukan kami yang paling dan sebagainya. Baik tuan-tuan, kita dah lampirkan bahan ilmiahnya. Semoga bermanfaat buat semua. Ialah biasa perkongsian yang tidak dikenakan bayaran ni, yang biasa orang tak hargai sangat, tapi tak apa, Allah menilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad, Allahu akbar.